Okey, katalah hampa ni seorang yang memang nak berbasikal lah. Memang niat nak berbasikal dan nak serius sikit nak berbasikal, tapi tak tahu nak beli basikal apa. Okey, no? So aku buat video ni nak dengan niat nak bantulah, nak bantu orang yang macam aku abang tadi itulah. Hey guys, Assalamualaikum. Apa abang semua? Okey no? Okey, katalah hampa ni seorang yang memang nak berbasikal lah. Memang niat nak berbasikal dan nak serius sikit nak berbasikal, tapi tak tahu nak beli basikal apa. Okey, no? So aku buat video ni nak dengan niat nak bantulah, nak bantu orang yang macam aku abang tadi itulah. Okey, lalu ni yang duk ada kat Malaysia ni, yang duk popular, yang in trend sekarang ni kat Malaysia, kita ada road bike, kita ada mountain bike, kita ada folding bike, dan satu lagi mungkin kurang sikit popular, kita ada touring bike lah. Empat tu lah yang aku nampak sekarang ni. Okey, daripada empat tu aku mungkin fokus sikit lebih kepada yang tiga tu lah. Touring bike ni kita tolak tepi dulu. Okey, kita ada road bike, mountain bike dengan folding bike lah. Okey, so daripada tiga tu skop dia, okey nah, kita orang katalah Mamat A ni dia nak sedikit serius nak terjun ke dalam bidang cycling ni. So dia nak buat decision. Macam mana dia nak buat decision? Okey, so aku punya kupasan ni aku bagi serba ringkas, mungkin boleh guna sebagai dalam pertimbangan untuk pergi ke kategori manalah daripada tiga segmen yang aku abang tadi tu. Alright, so dah tahu segmen kan? So jadi aku bagi tiga key point yang aku rasa patut dipertimbangkan sebelum nak terjun ke mana-mana kategori basikal ataupun genre basikal yang kita nak masuk tu. Alright. Okey, faktor nombor satu, Mamat A ni dia nak kayuh solo ke ataupun dia nak kayuh dalam grup. Okey, so faktor ini mungkin akan bagi dia buat decision berlain sikit lah. Contoh, kalau dia nak kayuh solo, daripada tiga segmen yang aku bagi tahu tadi tu, dia boleh pilih mana-mana satu lah. Kalau dia betul-betul nak kayuh solo, dia boleh pilih mana-mana satu yang dia suka, yang dia rasa sesuai dengan dia. Tetapi kalau dia memang niat nak kayuh dalam grup, so obviously dia kena ikut grup tu lah. Okey, grup berbasikal ni basically orang kata apa, memang ada grup yang spesifik dia punya jenis basikal yang duk join grup tu. Kalau kata mountain bike, grup mountain bike, dia ada grup mountain bike. Kalau ada grup basikal lipat, dia ada grup basikal lipat dia. Dan maybe kalau road bike, dia ada grup road bike dia lah. Sebab penggunaan masing-masing basikal ni, the application is different. Okay, so tetapi ada juga grup yang grup rojak lah. So kalau Mamat A ni, dia memang ada grup rojak. Okay, dia boleh beli basikal apa yang jenis apa yang dia nak, dia boleh join lah grup rojak. Sebab dalam grup rojak tu dia masuk semua. Basikal lipat pun ada, mountain bike pun ada, road bike pun ada. So kalau kata dia boleh join grup rojak, dia boleh decide dia nak beli basikal apa. Tapi kalau dia dah memang ada kawan-kawan dia ajak dia pergi cycling dan kawan-kawan dia tu berada dalam grup-grup yang spesifik jenis basikal dia apa. Contoh kalau dia ada kawan dia grup mountain bike, lebih logik ataupun more logical untuk Mamat A ni pergi beli basikal mountain bike lah. Kalau kata kawan-kawan grup road bike, dia ajak dia join dan dia pun rasa nak join grup road bike, lebih baik beli road bike. Begitu juga kalau grup yang dia ajak dia tu ialah grup basikal lipat, dia join grup basikal lipat lah. So itu logical explanation lah untuk nak join grup mana tu. Untuk nak beli basikal kategori apa untuk join grup, dia kena ikut grup tu pakai basikal apa. So simple lah, macam tu lah. Okey ya. Okey,
Cuma ada lagi satu orang kata apa, perkara yang katalah mamat ni tadi tu, dia kata dia nak naik solo. Lepas tu dia buat keputusan belilah basikal apa pun dia sukalah. Cuma kena faham. Okay, aku rasa lah ke depan nanti tu akan ada kebarangkalian untuk mamat ni, dia akan terjebak juga dalam grup. Kawan-kawan dia akan berkawan lah, dia akan masuk grup juga in the end. So jadi kalau nak bagi keputusan kita tu lebih selamat, lebih baik kita ambil kira keadaan di mana mungkin kita akan berbasikal secara berkumpulan lah. Yang tu lagi selamat lah. So kita tengok keadaan sekeliling, kita tengok kawan-kawan kita, dan kita tengok grup apa yang paling ramai. Kalau nak lebih selamat, pilihlah kategori basikal yang senang, paling ramai grup dia lah. So lebih fleksibel lah. So jadi kalau nak kata kita decide memang takkan masuk grup, tak apalah, kita still boleh naik basikal tu, tak ada masalah, no? So itu bab group lah. Okay, so next kita pergi point number 2 lah. Okay, sebelum kita pergi point number 2, aku teringat satu benda lagi. Katalah Mama A tadi tu, macam mana pun dia kata, wish, aku tak tahu lah, memang mungkin ke depan aku akan ikut grup, tapi memang aku tak ada idea langsung lah grup mana nak ikut. Okay, ada juga situasi macam tu. Okay, dalam situasi macam ni, aku rasa jalan yang lebih praktikal ataupun lebih selamat, mungkin Mamat A ni dia elok pergi ke arah mountain bike. Okay, aku bukan anti basikal lipat dan aku bukan anti road bike. Aku memanglah ni naik road bike. Aku dah tak naik mountain bike dah. Okay, basikal lipat aku tak ada idea langsung, aku tak pernah naik. Okay, sebab apa aku kata elok ataupun lebih selamat ke arah mountain bike? Sebab mountain bike ni bagi aku dia lebih fleksibel lah. Dia lebih fleksibel dan dia lebih macam so-called universal lah. Okay, bila dia tak tahu nak pergi grup mana, kalau dia beli mountain bike, dia boleh join mana-mana grup antara 3 grup ni. Dia lebih fleksibel to join. So sebab satu, dia boleh pergi atas jalan raya dan dia boleh pergi off-road. So bila kata dia boleh pergi atas jalan raya, dia boleh ikut basikal lipat, dan dia juga to a certain extent, depending on fitness punya level, dia akan boleh ikut geng-geng road bike. Itu kelebihan mountain bike tu, dia lebih fleksibel lah, no? So itu just aku punya opinion, no? Alright, so kita ke point number 2. Okay, point number 2 pula ialah harga patut. Aku rasa kalau aku nak kata ikut bajet masing-masing tu macam untuk aku kurang sesuai. Okay, pasal apa? Aku nampak kalau orang yang dah betul dia serius lah nak kata nak menjadikan aktiviti berbasikal ni satu aktiviti ataupun hobi tetap dia. Maksudnya dia dah sampai satu level untuk orang kata dah tetap punya keputusan lah. Memang dia nak benda tu. So jadi macam kita ni, bila kita nak sesuatu tu, kalau kita dah set kita punya mind, then kita kena bersedia ataupun must be willing to spend a certain amount of money lah. So aku kata harga patut. Okay, harga patut ni sebab bila kita masuk berbasikal ni, kita mahukan aktiviti itu memberi kepuasan kepada kita lah, kepuasan dan keseronokan. So apakah nilai yang patut untuk kita dapat keseronokan itu? Dan keseronokan tu dia kena continuous lah. Dia tak boleh seronok sat saja. So bila of course lah, bila kita beli barang baru, beli kita seronok lah, kan? Jadi kita beli barang murah pun baru beli seronok lah, tapi seronok tu saatnya. Lepas pakai saat, lepas tu dia ada problem, then keseronokan tu hilang, tak okey. So jadi di sini kita Mamat A tu dia kena cari keseimbangan nilai tu.
tera mana yang boleh sustain dia punya keseronokan tu. Katalah dia beli hak murah. Bila beli murah, memang lumrah dia akan dapat produk yang kualiti dia tak berapa okey, komponen-komponen dia mungkin tak tahan lama, cepat rosak lah apa semua. So mula-mula dia jimat duit lah, dia beli basikal murah. Lepas tu bila ikut kawan-kawan naik sat lagi hak ni rosak, bunyi sana bunyi sini kan. So dia down. Bila dia down, dia akan give up. Dia rasa tak seronok, keseronokan dah tak ada. So jadi kena tahu satu level duit yang dia nak spend tu boleh sustain dia punya minat tu. Semangat dia tu, dia tak boleh putus semangat. So kena bayar lebih sikit lah. Tu aku punya pendapat lah. Bayar lebih sikit supaya benda tu akan motivate kita untuk tidak give up. Tidak give up dengan mudah lah. So jadi itu maksud aku harga patut. No? So kena cari. Jadi aku buat saranan lah. Aku buat saranan, kalau kata nak beli either mountain bike ataupun road bike, or even folding bike sekalipun. Folding bike aku tak sure sangat, tapi kalau kata mountain bike, road bike, cuba jangan beli bike yang murah daripada RM2,000 lah. Beli atas pada RM2,000. So yang tu aku rasa boleh sustain sikit dia punya passion ataupun dia punya semangat untuk terus berkayuh tu tinggi sikit lah kalau kita bayar lebih sikit. Dan pada masa yang sama kita pun kena tahu harga yang jangan spend banyak sangat. Dia macam ni lah, macam aku kata tadi, video ni ialah untuk orang yang memang dia serius dah nak kayuh, tapi pada masa yang sama kita pun tak tahu ke depan nanti jadi tahu mana. Dia beli, dia kayuh-kayuh, lepas tu mungkin dia give up juga. Kalau dia beli mahal sangat, give up, rugilah. Kan? So most probably aku rasa untuk beginner jangan pergi lebih daripada RM4,000 kot. Untuk dua-dua lah, mountain bike dengan road bike. No? But pastikan komponen-komponen tu komponen yang elok lah. Macam mountain bike, mungkin group set carilah Diore ke ataupun satu level bawah ke, kan. Tapi Diore lah, target Diore group set. Untuk road bike, cuba target kurang-kurang Tiagra kot, Tiagra dan ke atas. Ataupun kalau group set brand lain pun, cuba make sure dia sama level lah dengan Tiagra ataupun lebih baik lagi. No? Untuk road bike juga, wheel set pada aku alloy pun dah okey. Disc brake mungkin tak perlulah. Kalau kata alloy wheel pakai caliper pun okey. Kan? Cuba cari tengok dalam RM4,000. Berat tu seboleh-bolehnya untuk road bike jangan lebih daripada 10 lah. 10 kg. Mungkin dapat 9, 8 tu kira cantik lah. No? So itu price range yang aku rasa okey lah. Alright. Okay, point yang last kali ialah point tahap kesihatan ataupun keupayaan fizikal kita. So sebab kadang-kadang kita ni decide nak join aktiviti ni, tengok juga peringkat umur kita tak sama. Ada yang umur 40 lebih, 50 baru dia nak start cycling. Tapi ada yang orang muda, dia nak start cycling kan. So yang tu pun akan mempengaruhi kategori mana yang kita nak pergi tu. No? So contoh lah. Okay, contoh. Sebab kalau ikut kemampuan fizikal ni, mungkin ada orang yang tak setuju. Dia kata, okay, jangan kata orang yang tak kuat tu dia tak boleh kayuh road bike. Kan? So bukan maksud saya bukan macam tu. Memang mula-mula kita ni kita tak kuat lah. Tapi bila kita train, kita akan jadi kuat. Cuma dia punya demand keupayaan fizikal tu berbeza-beza mengikut 3 kategori ni lah. Jadi contohlah, katalah kita beli road bike. Kata Mama A ni, okey aku nak beli road bike, tak apa.
Aku saja ya, aku nak kayuh syok-syok. Saja keluar peluh ya, aku tak kayuh laju pun. Tapi dia beli road bike. Dan dia pergi join grup road bike. Setakat saya tahulah, once you masuk grup road bike ni, jarang lah kayuh pelan. Dah nama pun bicycle racing kan. So bila masuk grup road bike ni, mau tak mau dia akan pulun je. Okay, dia akan laju dan dia akan cuba maintain pace tu. Kalau biasa-biasa ni, orang naik ni selalunya 35-40 tu dia pun maintain lah grup-grup road bike ni. Tapi dia pun tak cerita lah kan, dia pun kata bawah 30 lah apa semua, tapi selalunya dia pun pergi 35-40 lah kan. So jadi macam tu lah. Jadi expectation tu kita pun kena tahu juga kita level terang mana kan. Sebab bila kita masuk genre yang kategori yang tak betul dengan kemampuan kita pun mungkin dah berumur ke, saya pun berumur juga, tapi saya cakap lah, kita pun kena faham limit kita. Jadi bila kita beli tu, saat lagi kita memang kita train memang itu, tapi masing-masing ada limit masing-masing kan. So kena tahu keupayaan yang macam mana, sampai mana kita nak pergi. Kalau kita memang jenis push, jenis apa semua, boleh. Road bike okey, mountain bike pun okey. Tapi kalau kata kita jenis memang betul niat kita memang nak relax, memang nak santai, memang kayuh jauh tapi pelan. Kita maintain yang macam tu. Tak perlu heart rate tinggi-tinggi kan. Yang tu tak apa, ambil basikal lipat. Kan? So mountain bike. Okay, mountain bike pun okay. Mountain bike ni because bila kita naik atas jalan, kalau kita ikut geng road bike, kita pulun lah. Tapi kadang-kadang kalau kata dia masuk off-road, dia masuk off-road ni, dia ada time dia pulun, ada time dia relax. Kalau turun bukit ke apa, dia relax. Kalau kata nak naik bukit ke apa, mungkin heart rate dia akan tinggi sikit, muscle dia semua akan work overtime. So dia akan ada, mountain bike ni dia ada naik turun dia. Kalau kata road bike ni, kebanyakannya most of the time depa akan maintain je kan. So itu berbeza-beza dia punya apa orang kata, energy requirement dia berbeza-beza, no? So jadi itu faktor yang nombor 3 lah. Maksudnya kita punya how much physical exertion can we expect to give. Macam tu lah. So terang mana kita rasa kita boleh push. Kalau kata kita rasa okey, kita memang okey, very energetic, kita pun nampak jauh, kita boleh pergi lagi, ambil road bike tak apa, ambil mountain bike tak apa. Tapi kalau memang kita niat aku nak relax lah, aku ni bagi senaman sikit-sikit lah, okey, elok ambil basikal lipat. So itu cara 3 poin yang pada pendapat saya yang sepatutnya kita pertimbangkan bila kita kata kita nak masuk kategori mana, no? So aku rasa sampai situ saja kot. Sampai sini saja aku punya video untuk kali ini. So kita pun tak mau panjang-panjang. Ride safe, take care, jaga kesihatan, pastikan rehat semua cukup. Okay, so dan kalau hampa rasa video ni berguna, hampa boleh like, hampa boleh subscribe dan minta tolong share. Harap boleh bantulah yang mana yang memang nak beli basikal tapi blur terus, tak tahu nak masuk kategori mana. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye.